Let's start off by asking how many of you now are feeling ataupun merasakan sekali-sekala rasa tidak disebabkan kerja keras, tidak sebabkan berpenyakit yang serius, tetapi rasa lemah, letih, lesu je. Macam mana? Ada di sini pernah merasakan ataupun kebelakangan ni mungkin disebabkan oleh berita-berita COVID ataupun anda merasa cemas. Ada sajalah sebab-sebab yang saya kata tadi bukan disebabkan penyakit yang serius, tetapi anda rasa tak bertenaga, lesu, fatigue. Sebab setiap manusia ada waktu-waktunya dia down. Jadi sebab tu kita diibaratkan sebagai bateri. Tahu bateri tak? Terasa cerita bateri yang bulat-bulat tu lah. Dalam torchlight tu pun boleh, tapi tu sekarang ni orang dah banyak pakai bateri yang chargeable, okay? So rechargeable. Jadi kalau dia dah mula kurang tu tak, kadang-kadang setengah handphone tu dia bagi signal dah awal-awal, dan kadang-kadang lampu dia jadi malap. Kalau you langsung tak renew, lama-lama dia padam terus, betul? Itu bateri, itu alat. Tapi kalau badan kita, kalau kita sendiri macam mana? Kalau dia padam, tak di recharge, tak sempat recharge, inilah malam ni kita ceritakan macam mana kita nak recharge bateri kita supaya kita tidak terlambat untuk mulakan body kita tu merasa segar, okay? Supaya setiap hari adalah satu hari yang Tuhan bagi peluang untuk kita hidup sepenuhnya. 24 jam, tolak tidur 6-7 jam, tinggal sekian-sekian jam, tolak makan minum, mandi, pergi toilet dan sebagainya, adalah good 10 hours untuk kita guna pakai. Jadi insyaAllah, okay? Nombor 1, electricity tu memang ada. Jadi kita ni sebenarnya diperbuat daripada electricity. Sebenarnya ada dia punya voltage. Sebab tu bila you pernah dengar perkataan pH tak? Pernah dengar tak pH? Potential hydrogen tu yang kita kata alkaline ataupun acidic tu, pernah dengar kan? Ini ada kaitan dengan voltage juga. Sebab pH ni dengan voltage ni dia rapat sekali fahamannya. Sebab pH tu maksudnya ialah potential hydrogen. 7 adalah neutral, okay? 14 tu maksudnya alkaline, kalau 0 tu acidic. Jadi kita selalunya letak di 7.45 pH kita, antara 7.35 dengan 7.5. Kita tak boleh keluar daripada sini. Kalau keluar acidic sangat tak boleh, alkaline sangat pun tak boleh. Tapi dari sudut electricity, jadi malam ni kita nak cerita pasal electricity lah. Antara minus 400 millivolt apabila kita alkaline, itu bersama dengan 14 lebih kurang dia punya pH nya. Kalau 0 pH kita yang acidic tu, dia plus 400 millivolt. Setiap body kita tu ada dia punya voltage yang perlu kita ingat. Jadi 0 tu millivolt tu adalah 7 yang neutral, kalau dikira pH. Kalau 0 millivolt, baik. Kalau kita nak hidup, ni semua masih hidup, betul tak? You dan saya dalam keadaan hidup biasa, tak lemah, tak letih, tak lesu, kita beroperasi antara lebih kurang minus 20 to minus 25 millivolt. Orang yang pandai electricity punya, electrical engineer semua faham lah kot macam mana nak check semua ni. Tapi kita sebagai doktor pun ada cara kita boleh check dia punya voltage kita. Jadi sel kita yang trillion dalam body kita ni, dia setiap satu kalau dia berhasil berada di dalam minus 25 dan minus 20, dia berhak untuk hidup sihat walafiat. Jadi kalau you tengah sihat tu, selalunya lebih kurang beginilah julatnya. Dan apabila dia turun, dengar bila dia turun ke minus 10 millivolt, you dah mula sakit, you dah mula demam, you dah mula ada infection, okay? Sebab tu kalau you bawah pada minus 10 millivolt, dia nak turun ke minus 5 millivolt, selalunya dia dah mula stop. Sel tu dah mula tak boleh replace lagi, tak boleh renew lagi. Maka bila sel dah tak mula berfungsi, bila dia masuk pada 0 millivolt, okay, nak pergi ke plus, bahawasanya electricity ni mainkan peranan sama ada sel kita tu boleh sehat atau tak boleh sehat. Kalau dia dah pergi ke arah plus, maksudnya dah acidic, okey, dah acidic, dia katakan measure ukur plus 5 millivolt atau plus 10 millivolt, dia dah mula tukar DNA you, dah jadi mutasi, dan bila minus 15 selalunya orang cancer, plus 20. Rupanya electricity memainkan peranan sama ada you dalam keadaan sihat ataupun you keadaan yang cancerous ataupun sakit autoimmune dan sebagainya. Orang yang sakit, orang yang betul-betul ada chronic infection dan oksigen tak cukup, entah sebab sekarang ni kan kalau oksigen tak cukup, you faham ceritanya kan, dan kadang-kadang sampai liver pun dah rosak, fatty liver dan sebagainya, you selalunya berada dalam
yang saya kata plus 15 tadi tu, berarti sel kita dah tak boleh berfungsi. Cuma itu yang kena pergi masuk hospital, kena buat macam-macam test dan sebagainya. Rupa-rupanya yang paling dasar yang kita tak pernah cek selalunya hemoglobin lah, kolesterol lah, liver function test lah, renal function test tu, macam-macam, HbA1c, diabetes, semua kita cek kan, betul. Tapi ramai orang, dan jangan-jangan ada hospital yang cek you punya millivolt. Kalau lah kita tengok dah mula turun ke nak masuk minus 5, minus 10 pun dah kena buat sesuatu, sebab dah mula sakit sel tu. Kalau nak betulkan balik kanser, kalau nak betulkan balik penyakit kronik, kita kena naik kepada minus 70, minus 50. Maksudnya kita kena charge bateri kita betul-betul. Kalau kita tak pegang kepada minus 25, minus 20, jangan-jangan kita boleh selesa hidup kita. Baik, jadi untuk membolehkan body kita orang panggil apa, sembuh ataupun dirawat secara natural oleh body kita, sel-sel ni mestilah ada beberapa perkara. Nombor satu, yang paling penting, dia kena ada oksigen. Nombor dua, dia kena ada vitamin dan minerals yang mencukupi dan seimbang. Okey, sebab minerals dan vitamin ni memainkan peranan penting untuk charge bateri kita di powerhouse-nya, rumah ataupun dia punya tempat tenaga nasional dia tu. Kalau dibandingkan dengan Malaysia ni, tenaga nasional kan, dia dalam mitokondria. Dalam sel kita kan ada mitokondria. Jadi dalam mitokondria itulah yang ada bateri-bateri kecil-kecil. Kalau dibayangkan mikro, dia diperlukan untuk mengeluarkan tenaga. Sebab itulah nanti kalau you ada banyak oksigen, you akan keluarkan tenaga sebanyak 38 ATP. Lebih kurang macam ni lah, 38 kali ganda daripada kalau you tak ada oksigen. You buat dalam konsep, dalam keadaan inilah anaerobik kan, maksudnya tak cukup oksigen, you buat juga kerja kan yang tercungap-cungap tu, you cuma keluarkan cuma 2 ATP, maksudnya 2 kali ganda berbanding dengan 38 kali ganda sewaktu oksigen bercambah masuk dalam badan kita, sebab diperlukan untuk bakar, untuk charge bateri tu. Jadi 3 perkara yang you kena ingat. Nombor 1, oksigen kena cukup. Nombor 2, bahan-bahan bakar seperti vitamin dan mineral mestilah cukup. Dan satu lagi, anda jangan lupa kepada mitokondria tu, mestilah dalam keadaan sihat. Berarti voltage dia tu mesti disediakan secukupnya, current supply. So kalau current tu dah mulai turun, kita kena check mana satu yang tak cukup tadi. Adakah sel mitokondria tu dah letih sangat bekerja, ataupun dia sebenarnya tak cukup bahan bakar dia, iaitu vitamin dan mineral. Dan satu lagi kan, kalau nak bakar kena ada oksigen tak? Kena kan oksigen. Yes. Baik. Satu lagi pengetahuan pada malam ni, ilmu yang you kena tahu ialah kita sebenarnya ialah diperbuat daripada, kebanyakan kita ialah berdasarkan kepada karbon, hidrogen dan oksigen. Saya ulang lagi sekali, karbon, hidrogen dan oksigen, CHO. You buka habis badan kita ni, you pecahkan jadi halus lagi. Di molekul kita tu semua dasarnya, dia punya basic ibu asal-asalnya ialah terdiri pada karbon, hidrogen dan oksigen. Semua yang kita duk cerita, makan, minum, diet ni lah, air, stres, tidur tak cukup, matahari, semua tu, itu yang dah orang kata makro, gambaran luar yang besar, yang orang senang faham. Tapi yang orang tak faham ni yang mikro ni. Okey, kalau short circuit, bila dah tak cukup supply lah, dan bila tak cukup supply, setiap nerve saraf kita pun ada sel dia sendiri, dan sel dia pun pakai sama konsep. Dia mesti diperbuat daripada karbon, hidrogen dan oksigen, dan dia bergantungan dengan mitokondrianya di dalam sel-sel dia. Otak pun sama, liver pun sama, jantung, kulit kita, semua asalkan dia hidup je, mesti semua ni boleh diguna pakai konsepnya. Jadi semua dah faham. Kenapa you kena faham semua tu? Nanti bila saya kata bahan bakar tu diperlukan untuk kita charge bateri kita, yang paling besar ialah di dalam dalam sel, setiap satu sel. Tapi bila dia berkumpul, yang besar-besar yang panggil paket. Paket ni macam ni, pernah tengok torchlight yang besar-besar panjang-panjang tak? Dia kan ada berketul-ketul dia punya bateri tu. Kan, jenis yang berlapik-lapik tu semua tu. Jadi kalau you bayangkan muscle kita ni, okey, katakan muscle ni, okey, dalam satu pack muscle ni dia ada bertingkat-tingkat dia punya bateri tu. Okey, itu contoh kenapa muscle kita
adalah kalau dibayangkan macam bateri kereta kan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar betul. Okey, so saya maksudkan di sinilah sehinggakan ini yang besar, sehinggakan saya kata yang paling kecil ialah di dalam you punya sel tu, dalam tu ada mitokondria, tetapi di kulit dia, atas selaput dia yang dipanggil double membrane tu, ni katakan sel, dia kan ada dia punya pembalut dia. Okey, pembalut dia ni ada 2 lapis sebenarnya. All cell ada 2 lapis, dan dalam 2 lapis tu pun ada dia punya dynamo. Pernah dengar perkataan dynamo tak? You kalau orang lama-lama ingatlah dynamo, sebab apa, dynamo ni orang basikal dulu-dulu bila malam-malam dia letak dynamo kat tayar dia, tuk, macam tu, lepas tu dia kayuh basikal dia, lepas tu dynamo tu pusing zzz, macam tu. Kan, so rupanya dalam sel kita pun ada dynamo tu. Dan sebab itulah satu lagi tambahan pada malam ni you belajar kenapa saya tekankan dalam D&D diet air. Sebab air diperlukan sangat oleh cellular cover ni, membrane, double membrane ni, untuk bila dia masuk air tu dengan sodium potassium pump dia tu, dia ada dynamo dia yang berkisar. You tahu kan, kalau berkisar maka dia akan keluarkan apa? Tenaga. Satu, you perlukan air. Nombor 2, mitokondria tu mesti tak letih. Dan kenapa dia tak letih? Sebab dia cukup supply semua. Okey, dia nak vitamin mineral cukup, dia nak oksigen cukup. Pas. Oksigen ni saya bagi tahu kat you, berapa lama kalau tak ada you boleh tahan? 4 minit. Kalaupun you boleh recover balik pun, sebahagian besar daripada otak you dah mula jam, dah tak boleh pakai. Faham tak? Sebab tu paling lambat 4 minit, doktor kena lari turun cepat-cepat kalau ada panggilan emergency. Kalau 8 minit tu memang goodbye lah. Apa yang you kena buat, dan kalau you tak buat, apa yang kerugiannya? Baik, kita cerita rugi dululah kalau tak buat ni. Pasal apa? Bila sel tu dah mula voltagenya rendah, mitokondria kan bila letih tadi saya kata, dari sudut voltagenya, dari sudut currentnya, dia dah mula turun. Macam bateri dah mula kurang. Dia nak padam, kalau dia tak buat apa-apa, dia padam terus. Okey, padam terus tak apa juga, takut nanti dia tak mau recover balik. Okey, so jaga baik-baik. Salah satu daripada organ yang penting mainkan peranan untuk charge balik bateri kita ialah namanya liver. Sebab kata orang liver ni, sebab tu saya kata kalau ada kanser janganlah minta cancer of the liver, itu saja. Kalau secondary pun, maksudnya dah spread pun, kalau boleh jangan spread ke liver. Kenapa kita kena belajar tentang charging supaya kita bateri ni sentiasa cukup? Sebab dia boleh membantu kita, terutama sekali bahan bakar vitamin dan mineral yang bersesuaian. Kalau you bagi yang betul, yang complete, dia boleh chelate. Chelate ni maksudnya dia boleh bind, dia boleh tangkap bahan-bahan berat seperti iron. Iron tak boleh banyak sangat dalam badan kita, mencukupi saja. Aluminium tak boleh lebih, copper pun tak boleh lebih. Of course lah, kalau ada lead, mercury semua tu, bahan-bahan toksik yang serius-serius tu, memang dia kena ambil habis cepat-cepat. Jadi kalau kita nak supply pun, kita kena supply bahan-bahan yang boleh membantu chelation, ataupun dalam bahasa senang untuk menghisap bahan-bahan yang tak boleh kita pakai, supaya tak rosakkan mitokondria kita, bateri kita tu supaya tak rosak. Maka kita kena sampaikan bahan-bahan yang bersesuaian. Satu. Nombor 2, kalau kita masukkan vitamin dan mineral yang mencukupi, yang betul-betul body kita tak boleh buat sendiri, kena ambil daripada luar. Dia nanti kalau lebih daripada 72 ke 73 yang diperlukan, essential, maksudnya mau tak mau kita kena ambil daripada luar, dan body kita tak boleh buat sendiri, kecuali atas apa yang dah ada dalam badan kita. Kalau dah mencukupi, alhamdulillah. Sebab apa? Dia diperlukan sangat untuk mencaskan balik. Sebab mineral-mineral ni, dia untungnya kalau siapa pandai faham ni, senang je. Kadang-kadang dia boleh buat apa yang body kita tak cukup. Contoh macam ni, kalau katakan selenium ataupun kromium, katakan body kita tak cukup, tetapi bila kita makan benda-benda yang balance daripada luar, diet yang betul masuk dalam badan kita, kan banyak sayur, buah dan sebagainya, dia boleh membuat bahan-bahan macam dia boleh inovatif, direka bentuk untuk buat kromium yang tak cukup dalam badan kita. Dia buat lagi, dia bantu, dia boleh buat katakan selenium yang sikit lagi tak cukup. Ambilan atau asupan kita, makanan kita tu mestilah kalau boleh banyak variety, supaya dia boleh bantu
buat resipi untuk yang tidak cukup, tapi diperlukan sangat masa tu, katakan tak cukup zinc lah yang paling mustahak katakan, okey, ataupun you punya tarat hormon katakan, dia boleh bantu. Dahsyat Tuhan jadikan signal kepada macam mana dia boleh buat rekaan resepi itu sehinggakan yang tak mencukupi dicukupi. Macam mana lagi kita nak bersyukur pada Tuhan kita, betul tak? Dia itu semua ni arahan. Of course kalau bahan masuk pun tak cukup, bahan dalam badan pun tak cukup 2 kali, lingkup lah. Jadi voltage tu turun. Itu yang jadi lemah tu, faham? Number seterusnya ialah kalau kita tak jaga charge bateri ni betul-betul, dia dah lemah sangat, dia tak boleh jaga immune system you. Dia membalancekan balik immune system kita. Lepas tu dia boleh jadi diuretik secara sendiri, dia boleh jaga blood pressure, dia boleh jaga you punya diabetes. Cantik kalau bateri ni betul-betul dalam keadaan yang steady je, dia tak pernah jatuh. Bahkan dia selalu tinggi atas daripada -25. Wah, cun lah kan. Lepas tu untuk jaga bakteria kita pun dia bantu juga ni, kalau charge tu betul. Okey. Lepas tu kalau saya kata tadi, kalau banyak bahan toksik kan kita selalu makan, kena asap, kena ni lah pollution dan sebagainya. Boleh juga. Okey, pesticide daripada makanan, minuman, daging semua tu, dan dia memang bantu lawan inflammation gila-gila lah. Kalau you tahu semua vitamin dan nak dijadikan enzim nanti semua tu, kalau tak ada bateri ni betul-betul charge, dia tak boleh jalan. So bateri tu kena bersesuaian juga, kena tengok model apa. Jadi kita kena faham konsep voltage ataupun current dalam badan kita. Sebab tu saya kata kita ni diibarat sebagai bateri, betul lah tu. Untuk nak ambil protein, untuk kita nak buat enzim, untuk kita, you pernah dengar perkataan polifenol kan? Jadi kalau kita ambil banyak polifenol ni daripada tumbuh-tumbuhan lah kan, banyak zat-zat yang baik-baik, nutrien yang baik-baik daripada sayuran dan buah-buahan ke kacang dan sebagainya. Jadi polifenol ni terutama sekali adalah amat penting untuk jaga kita punya bateri punya charging. Sekarang kalau you nak buat apa yang you perlu, okey, nombor 1 you dah tahu kita kena jaga voltage, nombor 2 kita kena supply material dia, bahan mentah lah, berarti diet lah kena betul, dan last sekali ramai orang kena belajar, iaitu satu benda yang kita terlupa dan lepas pandang, toksin kan. Kita boleh ada bahan-bahan makanan, vitamin, minerals ataupun ni lah, nanti dia boleh absorb kan, kononnya boleh chelation. Tapi kalau masalah gigi, kalau you banyak kali pergi jumpa dentist dan you senang dapat gigi berlubang dan senang sakit, you tahulah sakit gigi kan macam mana kan. Lepas tu suka sejak kot you ada duit lebih sikit nak buat crown, tahu tak crown, bubuh kat atas tu, okey, tampal kat atas tu. Okey, dan macam dia buat acuan tu kali kedua dia masukkan, dan seterusnya kalau tak berjaya juga dia buat apa? Root canal. Jadi akar dia tu, akar umbi tu dikorek, dibersihkan, lepas tu kononnya dimasukkan dia punya betul-betul lah, macam dipahat masuk ke dalam betul-betul macam tu. Kalau boleh jangan dekat kepada proses-proses root canal atau crown ni. Sebab apa? Kalau dia bersih, kalau diperbuat secara cantik, cun. Tapi ramai kajian mengatakan kadang-kadang dah ada peninggalan orang panggil bakteria, faham tak? Dan dia tak akan terus infection, minggu ni buat, bulan depan sakit, lepas tu bengkak, cabut, tak. Dia bertahun-tahun kadang kan. Tapi kalau dia bersarang kat bawah root canal you, ataupun bersarang di bawah crown you, atau you selalu tampal, tarik keluar masuk, tampal lagi dan sebagainya, ini adalah antara orang panggil circuit breaker. Kalau di rumah kita, kalau nak kena short circuit, rumah kita katakan ada peti kan, macam tu. Waktu you pernah dengar tak bunyi macam tu kan dalam box tu kan? Jadi dia ada orang panggil break the circuit. Jadi lampu tak ada lah. Jenuh kita pakai torchlight kalau malam-malam nak pergi cari, kalau tak nampak macam mana, buka balik baru dia sambung balik. Jadi maksud saya apa tadi, kalau banyak sangat main dengan masalah gigi ni, cuba perhatikan kesihatan you terganggu tak. Sebab ini antara satu penyebab utama kenapa bateri kita selalu rosak dan kita tak dapat charge balik. Ini saya rasa ilmu yang saya baru belajar, dan saya harap you pun belajar. Kalau ada anak-anak yang kalau boleh pergi jaga gigi elok-elok daripada awal. Sebab bila kita dah tua macam ni,
doktor kata kena buat bridge, kita buat bridge. Kalau kena buat apa tu, kena buat crown, ikut je. Sebab kita bukan dentist kan, dan kita tak naklah rongak gigi dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya bahaya tu amat, especially molar, premolar ni. Dalam line meridian kita ada 6 orang panggil apa, loop, 6 kitaran meridian yang besar-besar ni. Dia lalu kawasan-kawasan gigi, dia pergi ke mata, dia patah balik, pergi ke otak, lepas tu dia turun ke belakang, dia turun 1 loop, lepas tu 2 loop, ada 6 loop. Loop tu kitaran. Orang yang belajar meridian, orang yang belajar energy medicine, memang dia faham. Dan ini ada kaitan dengan energy. Tengok tak, perkataan energy tu berarti dia punya current dia. Faham? So kalau dia terputus disebabkan ada mainan atau rosak gigi, ataupun masalah retina you, ataupun masalah ada parut di bahagian mana-mana terpotong apa-apa, kat situ pun boleh mengganggu you punya charge bateri ni. Baik. So yang kita kena buat, nombor 1 makanan, nombor 2 ialah minuman, of course nombor 3 ialah oksigen. Sebab saya selalu mengajar you tentang breathing technique kan, pernafasan. Tapi yang penting sekali ialah make sure oksigen yang betul, bukan ada carbon dioxide pula tu nanti. So you jaga dengan tidur, dengan matahari, semua dah saya ajar banyak kali. So untuk booster, maksudnya untuk kita tak pening kepala disebabkan makanan kita dan even air kita dah banyak pencemaran, betul tak? Jadi kita kena supply balik bahan-bahan yang untuk menguatkan bahan mentahnya supaya bateri kita boleh kuat balik. Salah satu daripadanya ialah kalau boleh you ambil rainbow food. Saya banyak kali cerita. Nombor 2, ambil sayur-sayuran. Any form of sayur, lagi mentah lagi bagus. Saya nak cerita lagi satu, air kalau boleh ambil yang sedikit alkaline, not so very alkaline, ozone water. Sebab tu saya keluarkan RX water. Daripada dulu kita dah tahu tentang air ni mesti sedikit alkaline, mesti ada ozon kalau boleh. Lepas tu raw food, sunshine, lagi grounding. You kena belajar grounding. Kaki tu mesti kadang-kadang buka kasut, bagi kena tanah, bagi kena rumput. Kalau ada tak lama lagi boleh pergi tepi pantai, berjalan atas pasir pantai tu, Masya Allah, kena air laut. Air laut pun ada magic show-nya nanti. Cuba pegang-pegangkan tanah, touch the sand. Okey, main dengan tanah, banyak main dengan tanah. Okey, lepas tu berjinak-jinak air yang bergerak. Kalau ada nampak sungai yang bersih, ada batu banyak tu, cuba, orang utara panggil randuk, kita masuk dalam air ni, main dengan dia. Lepas tu cuba banyak kali pegang orang yang you sayangi, ataupun biar orang yang sayang tu pegang tangan you, tangan yang mustahak sekali, sebab ada charge yang special. Tuhan jadikan jari kita ni very sensitive. Okay, jarang-jarang orang nak pegang dengan bau, betul tak? Mai aku pegang bau kau je, kita tempur bau je, tak jadilah kan. Tangan ni, okay, tak kira sama dengan suami isteri ataupun anak cucu. Dan love, kasih sayang is also akan charge lagi bateri kita. Cantik tak? Okay. Apa yang menyebabkan teruk ialah dental. Jaga baik oral ni, gigi kita hypothyroid, tak cukup thyroid hormon, ada banyak parut dalam badan kita, emosi kita tak terkawal, bahan toksin gila-gila hari, daripada makeup sampai shampoo, sampai sabun, sampai minyak wangi dan sebagainya tu. Hati-hatilah. Selalu saya kata, orang yang isap rokok sambung je lagi, tak larat nak suruh you berhenti, sambung terus. Okay. Pesticide, apa tu maksud saya ni lah, bahan-bahan pembunuh racun ni, serangga ni, bahan-bahan daripada farmasi, jaga baik-baik, tak semuanya organik, faham tu. Processed food, lepas tu GMO, ataupun anda yang tengah kena kemo sekarang dan radiation, ini antara yang menyebabkan kita punya voltage, kita punya current turun. Lagi bateri kita ni kena dipertahankan. Jadi malam ni saya nak keluarkan balik. You pernah dengar cerita ni, namanya RXtra. Okay, RXtra ni dalamnya ada semua bahan-bahan mentah yang diperlukan. Ingat saya kata apa tadi? Selain pada mitokondria, oksigen, you kena supply bahan mentah yang betul. So dalam ni botol dia kecil je, saya bawa di mana-mana pergi. Dan kalau saya rasa letih sangat, lebih kepada energizer ni, dia special untuk bateri kita di charge balik. Hubur cuma 5 titik cukup. Okey, buka ni 5 titik dalam 300, 400, 500 mil air pun tak apa. You nampak tak? Dia very clear. Dulu saya banyak main dengan Shilajit. You pernah dengar Shilajit tak?
daripada Gunung Himalaya tu. Saya masuk dalam botol macam ni, air penuh, saya bawa ke mana-mana pergi. Kat office pun saya masukkan, saya letak satu kat office, satu kat rumah. Boleh, dah cukup. Ni sebagai dia punya bahan mentah. Ingat tak tadi, untuk mitokondria kita perlukan bahan mentah ni. Dalamnya diperbuat daripada bahan-bahan yang penuh dengan 70 hingga 80 mineral dan trace mineral yang dah dipilih. Datangnya daripada laut pun ada. Saya selalu ambil dasar laut yang bersih, telah diproses. Lepas tu kita import juga bahan-bahan seperti, pernah dengar dulu orang suka main dengan colloidal silver. Pernah dengar tak? Colloidal silver. Tapi itu dah outdated sebab ramai orang dah banyak menipu. Silver ni entah tak bersih dan sebagainya. Jadi colloidal silver tu dah jadi orang takut nak minum. Dulu you pernah dengar AFA kan, daripada dasar laut tu kan. Itu pun banyak orang dah mula, bila dia popular, itu jadi cerita. Ada sebahagian ambil daripada tu lembah Utah di USA. Tapi saya rajin main tu daripada Gunung Himalaya. Namanya macam fulvic acid ya. Tapi sekarang ni yang ni lebih banyak daripada dasar laut. Okey. Sebab apa? Kita tak boleh jamin tanah ataupun baja-baja yang kita pakai sekarang ni mencukupi untuk lebih daripada 72 minimum essential mineral yang diperlukan. Jadi tuan-tuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,